Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada hari ini ingin berkongsi berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknik menjawab bahasa Melayu ataupun ilmu-ilmu berkenaan dengan tata bahasa. Pada pertemuan kita pada hari ini, Cikgu Is ingin berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan kebaikan hobi. Sebelum tu, pastikan bagi penonton ataupun murid-murid yang baru jumpa channel Cikgu Is, sudikanlah diri anda untuk tekan butang subscribe dan juga like video-video yang terdapat dalam channel Cikgu Is. Setiap orang pasti memiliki hobi. Hobi setiap individu ini berbeza-beza mengikut minat masing-masing. Ada yang suka memancing, ada yang suka menunggang basikal, ada juga yang suka mengumpul stamp dan sebagainya. Ada yang kata bahawa hobi ini sesuatu perbuatan yang memerlukan kos yang tinggi. Perkara tersebut tidak dapat saya nafikan kerana memang terdapat beberapa jenis hobi yang memerlukan kos yang tinggi. Sebagai contoh, macam Cikgu Is suka memancing. Okay? Saya perlu memerlukan belanja untuk memberi peralatan dan juga kos-kos yang lain seperti kos sewaan tempat memancing dan sebagainya. Walau bagaimanapun, aktiviti ataupun hobi ini tidaklah seperti mana yang digambarkan oleh setengah pihak bahawa aktiviti tersebut akan menjumuskan seseorang individu itu ke kancah pembaziran. Kita lihat daripada sudut kebaikan hobi. Untuk makluman semua, hobi dapat dilakukan sewaktu seseorang individu mempunyai masa lapang. Jangan pula waktu bekerja awak buat hobi. Okay? Nanti kena marah pula dengan majikan awak. Bagi murid-murid pula, jangan pula kamu bermain-main dalam kelas. Nanti tak pasal-pasal, kena rotan dengan cikgu. Baiklah, kita kembali kepada topik asal kita, iaitu berkenaan dengan kebaikan hobi. Okay? Kita sedia maklum bahawa hobi bagi setiap individu berbeza-beza. Kenapa mereka lakukan hobi? Itu persoalan dia. Okay? Hobi ini pertama sekali dapat mengurangkan tekanan yang dialami oleh seseorang individu. Setiap individu mempunyai tekanan masing-masing. Okay? Kita panggil sebagai stres. Jadi setiap individu, stres yang diterima oleh setiap individu tidak sama. Okay? Jadi bagaimana cara mereka untuk mengurangkan stres atau tekanan yang mereka hadapi disebabkan oleh sama ada pekerjaan ataupun pembelajaran dan sebagainya. Hobi dilakukan untuk mereka merehatkan minda mereka. Okay? Ataupun melupakan seketika kesibukan ataupun macam sekarang ni murid-murid Tata 5 yang nak menghadapi SPM ni nak lupakan sekejap berkenaan dengan penat ataupun susah payah belajar tu. Okay? Rehatkan seketika supaya awak tak tertekan, supaya awak tak terjerumus ke kancah yang lebih teruk, iaitu depres. Okay, jadi kita lakukan hobi. Kalau macam Cikgu Is suka memancing. Jadi Cikgu Is pergi pantai ke, ataupun pergi rumah rakit, ataupun tempat-tempat yang sesuai untuk memancing. Jangan pula mancing dekat lopak air, nanti orang kata gila. Okay. Yang seterusnya, aktiviti ataupun hobi ini kita boleh lakukan bersama dengan keluarga atau rakan-rakan. Jadi apa maksudnya tu? Okay, kalau kita buat bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan, dapat mengeratkan hubungan silaturahim ataupun hubungan kekeluargaan antara satu sama lain. Kat sini Cikgu Is ingin kongsikan kepada anda semua, ingin menggalakkan kepada anda semua supaya berkongsi hobi dengan ahli keluarga. Jangan mak suka masak, ayah cuma main bola saja. Okay? Sama-sama berkongsi. Ada waktu bersama, kita contoh main bola bersama-sama. Okay? Kita masak bersama-sama, kita mancing bersama-sama. Macam saya lebih suka membawa ahli keluarga saya, isteri dan anak-anak saya untuk sama-sama sertai hobi saya, iaitu memancing. Sama-sama merasa macam mana nikmatnya apabila menaikkan ikan walaupun tak bersamana. Okey, kemudian yang ketiga, aktiviti hobi ini juga boleh menambahkan kenalan. Contohnya awak berbasikal, jumpa dengan grup basikal yang lain. Okay, saling berkenalan, saling berkongsi ilmu dan pengetahuan. Akhir sekali awak dapat menambahkan jaringan persahabatan anda. Okay, tanpa mengira kaum, tanpa mengira warna kulit. Sama-sama kita kongsi hobi atau minat yang sama.
Kemudian yang keempat, terdapat juga hobi yang dapat meningkatkan pengetahuan. Okey, dalam kelas selalu Cikgu Is pesan pada anak murid Cikgu Is supaya kaitkan pengetahuan, pengalaman semasa dalam pembelajaran kita. Jangan pisahkan antara pengetahuan semasa atau pengalaman dengan apa yang kita belajar dalam kelas. Okey. Hobi ini contohnya hobi berkenaan dengan melancong ataupun hobi membaca dapat menambahkan pengetahuan seseorang individu. Yang seterusnya, bagi sesiapa yang selalu melakukan hobi pada waktu lapang, dapat mengisi aktiviti yang bermanfaat dalam masa yang kita ada itu. Taklah kita gunakan masa yang terluang ataupun waktu cuti itu dengan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah ataupun aktiviti yang tidak mendatangkan impak yang baik kepada kita. Asyik tidur je. Lepas subuh tidur, lepas zuhur tidur, lepas asar tidur. Itu satu perkara yang tak baik. Satu perkara yang kurang memberi kesan positif kepada diri kita sebagai seorang individu. Dan yang seterusnya, aktiviti hobi ini juga dapat apa? Dapat memberikan keseronokan dan hiburan kepada seseorang individu. Tak ada sini orang buat hobi, contohnya berbasikal ataupun menunggang motosikal, pusing-pusing ke satu kawasan. Akhir sekali boring. Tak ada. Biasanya bila kita buat hobi, kita akan rasa seronok. Berdasarkan video pada hari ini, saya dapat kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan kebaikan hobi. Cuma video ni saya buat secara santai sedikit. Saya tak nak buat seperti biasa supaya anda semua dapat mendapat manfaat dan juga input yang berguna berdasarkan video ini. Sekiranya video ini memberikan manfaat kepada anda semua, sediakanlah diri anda untuk tekan butang like dan share serta subscribe channel YouTube ini sekiranya anda belum subscribe. Sehingga kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum.